Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan haji, hajjah, tuan-tuan perempuan para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada malam ini dapat kita bersama-sama, insya-Allah. Dengan kesempatan yang ada, kita teruskan sambungan kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Pada bulan lalu kita telah pun selesai membicarakan kisah sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik Al-Ansari. Cukup beruntung Anas bin Malik kerana pada usia 10 tahun 10 tahun telah berkhidmat kepada Nabi SAW, sehinggalah Nabi wafat, iaitu hampir 10 tahun hidup bersama-sama dengan baginda SAW. Dan antara poin-poin penting berkenaan dengan Anas bin Malik, beliau merupakan sahabat yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis, setelah pertamanya Abu Hurairah, yang kedua Abdullah ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sekalian, malam ini kita akan berkenalan pula, atau lebih tepat mengulang-ulang kisah sirah para sahabat yang bernama Sa'id ibnu Amir Al-Jumahi. Sa'id ibnu Amir Al-Jumahi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Seorang pemuda bernama Sa'id, Sin Ain Ya Dal, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Jumahi ni nama atuk dia yang di atas-atas. Kalau tengok susu galurnya, Sa'id ibnu Amir ibnu Juzaim ibnu Salaman ibnu Rabi'ah ibnu Sa'din ibnu Jumah. Jumah tu nama atuk dia yang keberapa tu. Jadi di hujung ada Al-Jumahi. Itu nisbah kepada dia punya keturunan lah. Sa'id seorang pemuda yang merupakan salah seorang daripada ribuan orang yang keluar menuju ke Tan'im yang terletak di luar kota Makkah. Demikian itu adalah perintah para pemimpin Quraisy bagi menyaksikan kematian
Khubaib bin Adi, iaitu seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditawan. Okey. Sa'id bin Amir, dia salah seorang yang keluar menuju ke Tan'im di luar kota Mekah. Semua orang-orang Mekah keluar pergi ke Tan'im untuk apa? Untuk menyaksikan hukuman mati yang dikenakan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubaib bin Adi. Jadi ada dua watak di sini. Tapi watak utama yang kita nak beri tumpuan ialah Sa'id bin Amir. Tapi dalam kisah Sa'id ini ada seorang lagi sahabat bernama Khubaib bin Adi yang menjadi tawanan ataupun yang telah ditawan oleh orang-orang kafir musyrik. Sa'id mengambil kedudukan paling hadapan setelah berusaha keras membelah kesesakan orang ramai. Membelah ni maknanya merempuh lah. Orang duk ramai berkerumun kan, dia rempuh sampai dapat duduk depan, ya. Membelah kesesakan orang ramai yang berduyun-duyun berarak ke Tan'im. Sa'id berdiri sebaris dengan pemimpin Quraisy, antaranya Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah dan pemimpin lainnya yang memimpin perarakan itu. Jadi setiap ketua-ketua kabilah akan memimpin dia punya suku sakat dia, pergi berarak beramai-ramai. Ibaratnya macam satu pesta, satu sambutan besar-besaran. Sa'id dapat melihat dengan jelas sang tawanan terikat pada sebatang tiang yang berbentuk salib. Orang ramai yang ada di situ tidak hanya menonton sahaja. Pemuda, wanita dan kanak-kanak saling berebut-rebut turut mahu menyakiti tawanan yang sedang terikat itu. Mereka mahu Khubaib segera menemui kematiannya. Yang kena tawan, yang kena ikat tu Khubaib, kena ikat di sebatang tiang yang berbentuk salib. Jadi anak-anak muda termasuk wanita dan anak-anak kecil saling berebut-rebut menyakiti tawanan, iaitu Khubaib, sama ada dengan membaling batu atau seumpama. Mereka mahu Khubaib segera menemui kematiannya. Mereka mahu membalas dendam atas kematian orang Quraisy dalam perang Badar. Tu cerita dia, baru nampak sikit-sikit kan. Okey. Dalam perang Badar, tuan-tuan, perang yang pertama di Madinah, maknanya cerita ni Nabi dah berhijrah ke Madinah. Dalam perang Badar dicatatkan orang kafir yang berjumlah 1000 tu 70 orang terkorban, 70 orang terbunuh. Berbanding di pihak Islam, walaupun hanya berjumlah 313, 14 orang yang terbunuh ataupun kita sebut mati syahid. Di pihak Islam 14 orang sahabat syahid
manakala di pihak orang kafir 70 orang terbunuh. Jadi daripada 70 tu tuan-tuan, salah seorang yang terbunuh bernama Haris bin Amir bin Naufal. Siapa yang bunuh Haris ni? Khubaib bin Adi. Khubaib dia terlibat dalam perang Badar dan dia berjaya membunuh Haris bin Amir bin Naufal. Jadi bila Khubaib ini berjaya ditawan, puak larak suku Sakat Haris bin Amir yang terkorban tu, semua dia punya kabilah-kabilah adik-beradik, ya, membara dendam dia tu. Dia orang memang dia orang memang target. Dia orang memang catat nama siapa yang bunuh kawan kita, siapa yang bunuh ayah kita, siapa yang bunuh adik kita, siapa yang bunuh pak saudara kita, semua dia ambil nama. Depa dendam. Mereka mahu membalas dendam atas kematian orang Quraisy dalam perang Badar. Sa'id bin Amir memerhatikan sahaja tindakan ganas orang ramai itu. Dia juga dapat melihat raut wajah Khubaib bin Adi begitu tenang. Khubaib ni tenang dia. Tiada sebarang tanda-tanda ketakutan, cemas, panik ataupun rasa menyesal, tak ada. Begitu tenang, begitu hening wajahnya, begitu bersahaja, subhanallah. Walaupun dia nak menjalani hukuman mati. Dalam keadaan yang hiruk pikuk itu, Sa'id bin Amir mendengar dengan jelas Khubaib bersuara. Ya, dia kena ikat, dia kena baling batu, kena caci, kena maki hamun, ya, kena cucuk dengan itu dengan ini. Lalu dia bersuara, kata Khubaib, jika kalian mahu, jika kalian tidak keberatan, izinkanlah aku solat 2 rakaat sebelum kematianku. Ya, ini permintaan Khubaib. Ya, sebelum korang nak bunuh aku nak minta satu permintaan, izinkan aku nak mengerjakan solat 2 rakaat. Baik. Sebelum itu tuan-tuan, yang tak diceritakan dalam kitab ni agak ringkas lah, ya, sebab tu dia nipis saja. Macam mana Khubaib ni boleh tertangkap dan dia ada di Mekah sekarang ni, ya, sedangkan Nabi sudah berada di Madinah. Maknanya Khubaib ini adalah golongan Ansar. Khubaib bin Adi dia golongan Ansar. Bila habis perang Badar tuan-tuan, Nabi dapat khabar-khabar angin ataupun Nabi sudah semacam terhidu orang kafir Mekah akan balas dendam. Justru itu Nabi menghantar 10 orang sahabat yang bertindak sebagai perisik daripada Madinah pergi ke Mekah, tengok apa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Ya. Jadi 10 orang ni pergilah tuan-tuan, termasuk Khubaib bin Adi. Ringkas cerita, mereka kena ambush, 7 ke 8 orang mati di panah dan Khubaib ditangkap hidup-hidup. Ya. Ditangkap dan menjadi tawanan. Bahkan ada kisah, sedikitlah kita selit, waktu Khubaib dalam tahanan sebelum menjalani hukuman mati, orang kafir tak beri dia makan. Ya, kalau ibarat kita ni, sebutir nasi pun tak ada, setitik air pun tak ada. Tapi menakjubkan bila orang kafir pergi tengok Khubaib dalam tahanan, elok je dia tengah makan anggur.
dia tengah makan anggur, dia tengah makan buah-buahan. Ini antara karamah, ya, karamah yang Allah berikan kepada Khubayb bin Adi. Jadi dalam misi merisik tu, risikan tu ditangkap, dan 8 daripadanya dibunuh. Baik. Sa'id terus memerhati dengan penuh minat betapa seorang yang sedang berdiri di hadapan pintu kematian sedikit pun tidak terusik dengan situasi tersebut. Khubayb berdiri tenang sambil menghadap ke arah Mekah, lalu menyempurnakan solatnya dengan tertib dan santun, tidak dilambat-lambatkan dan tidak pula tergesa-gesa. Begitu sederhanalah, ya, lambat sangat pun tidak, cepat sangat pun tidak. Itu yang terbaiknya kan, wasati, pertengahan, sederhana. Selesai solat, Khubayb menoleh ke arah para pemimpin Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak bimbang kamu semua beranggapan aku memanjangkan solat kerana takut akan mati, nescaya aku akan memperbanyakkan rakaat solatku." Oh, tu dia. Jadi kalau ikut Khubayb, 2 rakaat tu tak puas, tak cukup, dia nak lagi. Cuma dia kata, kalau aku tidak bimbang kamu semua beranggapan kalau aku memanjangkan solat, menambah lagi 2, ya, misalnya nanti korang kata aku ni takut mati, sengaja melengah-lengah, tu takut mati dah tu, saja buat lambat sembahyang. Sa'id melihat tubuh Khubayb dikelar-kelar oleh kaumnya. Semua pakat kerumun mengelar tubuh Khubayb. Bahkan ada yang bertindak lebih kejam daripada itu lagi, ya. Ada yang bawa tombak tusuk, ada yang bawa panah, busur panah. Langsung tidak ada peri kemanusiaan. Khubayb tidak boleh berbuat apa-apa selain menahan kesakitan yang hebat akibat dihiris-hiris oleh manusia-manusia yang berhati binatang itu. Yang kena hiri-hiri, yang kena kelar-kelar, yang kena cucuk, yang kena baling batu. Lalu salah seorang pemimpin kafir Quraisy bertanya kepada Khubayb bin Adi. Khubayb ni ejaannya kalau Jawi kha ba ya ba, Khubayb. Salah seorang pemimpin elitnya bertanya. Dia tanya dekat Khubayb, "Mahukah engkau jika Muhammad menggantikan tempatmu dan engkau dibebaskan?" Itu satu offer, satu tawaran, ya. Kamu nak tak wahai Khubayb, kami boleh lepaskan kamu, tapi syarat kamu pergi tangkap Muhammad, biar dia ganti tempat kamu. Kamu susah pun sebab dia, ya? Kamu bersusah-susah ni pun sebab dia, biar dia yang menanggung kesakitan ini, bukan kamu. Lalu apa jawapan Khubayb bin Adi, tuan-tuan? Ya. "Wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yu'khadhu bisyaukah." Ya, Khubayb menjawab dalam keadaan darahnya mengalir deras, ya, darah berlumuran di tubuh Khubayb. Dia kata, "Demi Allah, wallahi ma uhibbu, aku tidak suka, aku tidak sanggup, aku tidak mahu
bebas, lalu hidup dalam keadaan aman, tenteram bersama keluarga dengan anak-anakku. Aku tak mahu begitu. Aku tak sanggup dibebaskan kemudian diganti dengan Muhammad, sekalipun Muhammad hanya ditusuk dengan duri yang kecil. Subhanallah, satu kata-kata yang luar biasa, yang cukup mengkagumkan. Demi Allah, aku tidak mahu hidup dalam keadaan aman, tenteram, maksudnya bebas, sedangkan Nabiku Muhammad ditusuk walaupun dengan duri yang kecil. Maksudnya aku tak akan benarkan Nabi disakiti, apatah lagi nak mengganti tempat aku ni. Nabi kena duri kecil pun aku tak bagi. Tu kan. Kalau Muhammad ditusuk dengan duri yang kecil pun aku tak akan benarkan. Begitu sekali tuan-tuan yang kata jiwa para sahabat ni. Subhanallah. Sanggup susah senang, hidup mati bersama Islam, bersama mendukung perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elok je Khubayb cakap macam tu, kemarahan pemimpin-pemimpin Quraisy semakin menggila, lagi geram dia tengok Khubayb yang degil tu. Maka dikatakan, bunuhlah dia, bunuhlah dia. Semua yang berlaku itu tidak terlepas daripada perhatian Sa'id. Sa'id melihat Khubayb menengadah pandangannya ke langit. Sa'id mendengar Khubayb berseru, "Ya Allah, balaslah perbuatan mereka dan binasakanlah mereka semua, dan jangan engkau biarkan seorang pun terlepas." Okey. Jadi boleh kita fahami tuan-tuan, cerita kita ni tentang Sa'id, bukan Khubayb ya. Dia watak utama Sa'id. Jadi Sa'id ni waktu kisah ni berlaku, dia belum masuk Islam lagi. Tu point dia. Dia belum masuk Islam. Jadi dia memerhatikan semua yang berlaku. Dan dia bila dia duduk depan, tadi kita baca dia duduk depan, dia boleh dengar apa sahaja yang disuarakan oleh Khubayb. Dan dia boleh dengar Khubayb berdoa. Khubayb dia merenung ke langit, lalu dia berdoa. Doanya kalau tengok dalam bahasa Arab, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Jadi Sa'id dengar doa tu yang bermaksud, ya Allah, balaslah perbuatan mereka dan binasakan mereka semuanya, dan jangan engkau biarkan seorang pun terlepas. Jadi ganas bunyi doa tu kan. Minta dibalas, minta dibinasakan, dihancurkan orang kafir ni, dan jangan biar seorang pun terlepas. Doa ni sama macam doa Nabi Nuh alaihi salam. Kalau tuan-tuan baca surah Nuh, dalam Quran ada surah Nuh, boleh jumpa. Setelah hampir ratusan tahun berdakwah, akhirnya sampai masa Nabi Nuh berdoa. Doanya lebih kurang macam ni lah, ya Allah, jangan engkau biar seorang pun orang kafir hidup di muka bumi ini. Itu yang banjir besar, habis semua. Semua hancur, semua binasa. Okey. Sejurus kemudian tubuh Khubayb pun terkulai. Nafasnya sudah terhenti. Tidak ada seorang pun dapat menghitung jumlah kesan tetakan pedang, tusukan panah, tombak dan seumpama.
Bayangkan tuan-tuan, ya. Sa'id ni yang menyaksikan peristiwa tersebut mengatakan tak ada seorang yang mampu menghitung jumlah kesan tetakan pedang yang kena hirih tadi, yang kena cucuk, yang kena kelar, tusukan panah, tombak di tubuh Khubayb bin Adi. Maknanya syahid. Dan sebelum itu tuan-tuan, Khubayb juga berdoa, ya. Tadi kita dah baca sebahagian doanya tu, ya. Di samping itu Khubayb juga berdoa. Dia kata, ya Allah, lebih kuranglah tuan-tuan, ya Allah, bersaksilah aku telah membantu perjuangan Rasulmu, ya, aku telah membantu perjuangan Rasulmu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan khabarkanlah kematian aku ini kepada Rasul. Jadi bila dia dibunuh, mati, ditinggalkan begitu saja di atas tiang salib tu di Tan'im, dan orang-orang Mekah balik semula ke Mekah. Tinggallah jasad Khubayb ni seorang diri di situ. Sehinggalah Nabi, Allah gerakkan hati, ibaratnya Allah bagi wahyu, mengatakan Khubayb dah syahid di Tan'im, ya. Lalu Nabi mengarahkan dua orang sahabat, salah seorangnya siapa dia? Zubair bin Awam. Dia dua orang, seorang lagi Miqdad. Nabi arahkan Miqdad dengan Zubair ni, kamu pergi ke Tan'im, bawa balik jenazah Khubayb bin Adi. Maknanya orang kafir nak biar macam tu, reput busuk begitu saja tanpa diuruskan, ya. Kaum Quraisy kembali semula ke Mekah dengan rasa puas hati. Terutamanya adik-beradik siapa tadi ni? Haris bin Amir yang mati dalam perang Badar tu. Dia punya suku Sakat tu rasa puas, dapat balas dendam, kan? Mereka sudah melepaskan dendam dan kemarahan yang ditanggung selama ini. Tragedi kematian Khubayb di tiang salib dilupakan begitu saja, ya. Hari berlalu, minggu berganti minggu, bulan masuk bulan, akhirnya lupa begitu saja. Tetapi tidak ada siapa pun yang mahu mengenangnya kecuali Sa'id bin Amir ni, ya. Sa'id bin Amir, dia tidak dapat melupakan kejadian tragis yang menimpa sahabat Nabi itu, hingga terbawa-bawa dalam tidurnya, terbayang-bayang di ruang mata, susuk tubuh yang tidak bermaya diseksa dengan begitu kejam. Orang lain dah lupa dah, tapi Sa'id bin Amir ni tuan-tuan sampai terbawa dalam mimpi, terbayang-bayang, teringat-ingat. Malah bagaikan ternampak-nampak Khubayb yang sedang solat. Dia duduk nampak lagi waktu Khubayb solat dengan begitu tenang, ketika orang ramai mengeliling, berkerumun, bertempik, memaki hamun kepada Khubayb. Sa'id bin Amir juga masih terdengar-dengar doa terakhir Khubayb sebelum beliau menghembuskan nafas dan dijemput kematian. Bagi Sa'id, doa itu adalah doa kecelakaan bagi kaum Quraisy. Kan, doa tu memang jelas kan? Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada wa la tughadir minhum ahada.
tanpa sedar timbul kebimbangan dalam hatinya. Ini asbab-asbab nak dapat hidayah ni tuan-tuan. Ya. Asbab Sa'id ni nak dapat hidayah. Dia mula rasa tak tenang, ya, dihimpit perasaan cemas, bangkit kebimbangan dalam hatinya. Kalau ya, doa Khubayb itu makbul, dan barangkali dia akan disambar petir, atau ada ketulan batu jatuh dari langit lalu menghempapnya. Dia duk rasa begitu. Apa yang dilalui oleh Khubayb bin Adi radhiyallahu an semakin lama semakin meninggalkan kesan mendalam kepada Sa'id. Tidak pernah dia berasa sebegitu. Sa'id terpanggil untuk berfikir dan merenung akan segala yang telah disaksikannya yang menimpa Khubayb. Banyak perkara yang dipelajari daripada Khubayb, daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Khubayb bin Adi yang sanggup mati di tiang salib, bahawa kehidupan yang sejati adalah berpijak atas akidah, mempertahankan akidah tersebut walaupun terpaksa berkorban nyawa. Itu yang Sa'id dapat. Dia kata hebat sungguh pegangan akidah Khubayb ni. Dia sanggup mati di atas akidah tersebut, ya. Demikian juga dengan keimanan yang kental boleh menghasilkan, melahirkan keajaiban dan perkara yang sangat ganjil. Jadi Sa'id ni rasa pelik kan, ketika ditawarkan kepada Khubayb itu untuk bebas. Kamu nak tak bebas, tapi dengan syarat kamu bawa Muhammad, ya, kami geram dekat Muhammad tu, kami duk taram Muhammad, ya. Tapi Khubayb sanggup mati, ya. Itu menimbulkan rasa takjub teruja kepada Sa'id. Sa'id belajar tentang kesetiaan dan cinta. Begitu Muhammad memiliki pengikut yang sangat setia dan mencintainya dengan kecintaan yang luar biasa. Jadi Sa'id ni mula fikir, Muhammad ni bukan calang-calang orang, dahsyat ni, ya, hebat sungguh. Ya, dia mempunyai hawariyun, ya, pengikut-pengikut yang sangat setia, sanggup susah mati susah senang bersama. Subhanallah. Waktu Nabi di Mekah tuan-tuan, Nabi 13 tahun di Mekah kan. Tahun ke berapa ke? Tahun ke-7 Tahun ke-7 kenabian. Kita semua membaca dalam sejarah, orang-orang kafir Mekah boikot kan. Boikot Nabi bersama para sahabat yang masuk Islam. Selama 3 tahun boikot itu dijalankan. Boikot ekonomi, boikot sosial. Maknanya tak boleh berjual beli, ya, dengan para sahabat, tak boleh datang kenduri lah apa semua. Sampai terpaksa makan pucuk-pucuk ubi, pucuk kayu, ibarat begitulah, ya, kulit-kulit kayu yang ditumbuk. Tapi tidak ada seorang pun yang rasa menyesal, tak ada seorang pun yang kembali murtad, tak ada siapa pun yang berganjak walaupun 3 tahun melalui detik-detik yang sangat sengsara. Ini yang kata para sahabat ni tuan-tuan, dahsyat, luar biasa kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata-kata yang mungkin tuan-tuan pun baca, dia pun pakat share kan, terutamanya masa musim Maulid hari tu 12 Rabiul Awal. Dia berkata apa? Tulisannya, Mr. Bean tanpa suara boleh buat orang gelak kan. Tanpa bercakap apa-apa, dia punya PL kelakuan dia tu je boleh buat orang gelak, terbahak-bahak, terhibur. Sedangkan Nabi tanpa kita berjumpa boleh buat kita cinta kepada Nabi. Masya Allah. Kita tak pernah jumpa pun Nabi, tapi cinta, sayang, Masya Allah, ya, iman. Sebab tu cinta kita kepada Nabi ni, dia bukan option, dia bukan pilihan, dia adalah tuntutan iman. Siapa yang tak mencintai Nabi berarti tidak beriman atau tak sempurna imannya.
Dan bila kita baca kisah-kisah sebegini tuan-tuan, sudah pasti kita akan rasa terlalu jauh dengan para sahabat. Bahkan rasa malu yang teramat sangat. Mereka bergadai nyawa, menumpahkan darah, berkorban, mempertahankan akidah, berjuang untuk melebarkan dakwah Islam. Kita kadang-kadang bukan kata nak tumpah darah, tumpah peluh pun tidak untuk Islam. Ini rasa jauh sungguh, memang jauh kita dengan para sahabat. Sebab itu akhirnya para ulama kata apa? Kita tak mampu nak jadi seperti para sahabat. Ilmu mereka, perjuangan mereka, zuhud mereka, mujahadah mereka, kita tak mampu. Habis apa yang kita mampu? Kita hanya mampu mencintai mereka. Hak itulah mampu pun tuan-tuan. Kalau cinta pun tidak, mana beratlah. Ya. Samalah bila kita tengok tok-tok guru kita, tuan-tuan, para alim ulama yang hebat keilmuannya, ya. Kita tak mampu nak jadi macam dia orang, alim macam dia orang, tak mampu. Yang mampu mencintai mereka, bersama-sama dengan perjuangan mereka, ya. Benarkah Muhammad itu seorang nabi yang mendapat pertolongan dari langit? Jadi soalan ini mula menghimpit ruang fikir Sa'id bin Amir. Dia mula fikir, betul ke Muhammad ni seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah? Beberapa ketika Sa'id bin Amir asyik melayan bisikan suara batinnya itu, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala membuka hati Sa'id, lalu terpancarlah sinar hidayahnya ke dalam hati yang sudah bersiap sedia menerima petunjuk itu. Baik, jadi alhamdulillah akhirnya terbukalah pintu hati Sa'id untuk memeluk Islam. Sa'id berdiri di tengah-tengah orang ramai dan mengumumkan. Dia bukan sekadar masuk Islam sembunyi-sembunyi. Ini macam passion Saidina Umar juga, ya. Dia isytihar, dia buat pengumuman di Mekah, ya. Berdiri di tengah-tengah orang ramai dan mengumumkan dirinya berkecuali dari dosa-dosa yang dilakukan oleh puak Quraisy, oleh kaumnya. Dia juga menyatakan kebebasannya daripada berhala-berhala sembahan kaumnya. Ya, subhanallah. Dia tidak mahu lagi bersekongkol, ya, dengan kezaliman, kejahatan yang dibuat oleh kaumnya. Dia juga menyatakan bebas dari menyembah sembahan-sembahan berhala. Lalu mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sa'id pun berhijrah ke Madinah. Bila dia isytihar dia masuk Islam, tanpa berfikir panjang tuan-tuan, dia terus berhijrah ke Madinah. Nak bersama-sama dengan Nabi SAW, juga menyertakan diri dalam kelompok para sahabat yang dia rasa begitu kagum, ya, kagum dengan para sahabat, antaranya seperti Khubayb yang syahid itu. Sa'id bin Amir berhijrah ke Madinah dan senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut serta bersama baginda dalam perang Khaybar. Jadi maknanya tuan-tuan, boleh kita buat anggaran Sa'id ni dia masuk Islam sebelum perang Khaybar. Perang Khaybar ni tahun ke-7 Hijrah.
perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Maknanya dah 7 tahun di Madinah kan. Jadi sebelum tu Sa'id ni masuk Islam dan dia terus menyertai Nabi, dan peperangan pertama yang dia ikut adalah peperangan Khaybar. Khaybar ni kubu kuat orang Yahudi lah di Madinah. Maknanya Nabi dah sampai tahap marah yang memuncak di atas pengkhianatan orang-orang Yahudi. Ya, sama ada Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. 3 itulah yang besar kan. Ya, ada Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dan disitulah peristiwa mereka dihalau, ya, diusir daripada bumi Madinah, keluar sehelai sepinggang. Yang dibunuh, ya, dah ada lagi tawanan-tawanan. Dan masa perang Khaybar itulah tuan-tuan, Nabi berkahwin. Ya, kalau cerita kahwin, Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai. Tahun ke-7 tu, kalau tengok dalam riwayat, 3 orang isteri Nabi kahwin tahun ke-7, tapi bulan yang berbeza-beza lah. Ya. 3 orang isteri. Antaranya Ummu Habibah. Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan masa tu masih belum masuk Islam dan menjadi musuh nombor 1. Nabi kahwin dengan anak dia. Begitu juga Safiyah ni. Safiyah binti Huyai. Huyai ni ketua Bani Nadir. Dialah yang mencetus sehingga berlakunya perang Ahzab. Perang Ahzab sebelum lagi pada Khaybar. Perang Ahzab tahun ke-5. Huyai tu. Huyai ni ayah Safiyah. Jadi Safiyah Nabi kahwin dengan dia. Subhanallah. Safiyah tu jadi tawanan perang lah dalam perang Khaybar. Ya. Suaminya dibunuh kerana menjadi antara perancang utama lah, pembelot utama di kalangan Yahudi. Dan tahun itu juga Nabi berkahwin dengan isteri yang terakhir lah, Maimunah. Itu yang terakhir, Maimunah. Jadi isteri Nabi semua 11 orang. 3 orang Nabi kahwin di Mekah, jadi bakinya di Madinah. Di Mekah siapa? Siti Khadijah, Saudah, Aisyah. 3 orang ni di Mekah. Baki lagi berapa orang? 8 ya. 8 orang lagi di Madinah. Tahun ke-7 saja 3 orang. Jadi waktu sahabat tengok Nabi nak kahwin dengan Safiyah ni, dia orang macam susah hati juga. Ada yang menasihati Nabi, ya Rasulullah, ini Safiyah ni anak ayah dia tu kan musuh kita nombor 1, Huyai tu. Nabi kata jangan bimbang, Safiyah ni benar-benar beriman. Dia bukan jadi munafik pula, bukan. Sebab Yahudi ni memang terkenal dengan sifat munafik dia kan. Jadi sahabat agak bimbang. Takut Safiyah ni berpura-pura dan nak membalas dendam. Nabi kata tidak. Dan memang Safiyah ni beriman daripada awal lagi sebenarnya. Itu panjang cerita dia tu. Ya, Safiyah binti Huyai. Dan Nabi nak tunjuk di situ sebenarnya Nabi marahkan Yahudi, berperang dengan Yahudi bukan sebab atas nama mereka Yahudi. Kan? Bukan nama Yahudi tu. Bila nama Yahudi je perang. Bila nama Yahudi je kena laknat, kena bunuh, kena benci. Bukan sebab nama Yahudi. Sebab perangai buruk dia orang tu, sebab pengkhianatan, pencabulan janji dan seumpama. Itu yang Nabi marah. Tapi kalau mereka beriman tak ada masalah, siap kahwin lagi. Itu politik Nabi. Jadi sempat mengikuti yang pertama perang Khaybar dan perang-perang selepasnya itu sehingga Nabi wafat. Maknanya perang apa lagi? Perang Hunain. Itu perang-perang besar lah. Perang Tabuk. Bersama-sama menyertai, mewakafkan dirinya untuk perjuangan Islam.
Selepas kewafatan Rasulullah. Kita berhenti situ tuan-tuan. Ya, selepas kewafatan Rasulullah, apa yang berlaku kepada Sa'id bin Amir, bagaimana perjalanan hidupnya dan apakah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil, insya-Allah akan disambung pada bulan hadapan, insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat menyuntik ya sedikit sebanyak semangat kita, meningkatkan kualiti iman kita dan mewujudkan, melahirkan, membuatkan rasa cinta, rindu kita kepada Nabi dan kepada para sahabat itu sendiri. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.